Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana bersama-sama dalam channel ini untuk mendapatkan berita-berita dan ulasan-ulasan terbaik untuk seluruh rakyat Malaysia. Bagi anda yang pertama kali bersama-sama dalam channel ini, sila tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Sekali lagi, bagi anda yang pertama kali, sila tekan butang subscribe, like dan share. Kita mulakan berita menarik hari ini. Salam sejahtera Malaysia. Ketua Polis Negara akhirnya membuat pengumuman yang penting yang dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia berkenaan dengan Ketua Pemuda UMNO Akmal, Dr. Akmal. Sepatutnya beliau ni berpendidikan tinggi, ada doktor. Sepatutnya dia mempunyai sikap buat keputusan, sikap membuat rasional yang lebih baik. Sebab pendidikan dia tinggi, orangnya educated, patutnya dia boleh faham dan lebih bersederhana, okey. Tapi kita menghormati semua kaum agama yang ada di Malaysia. Mari kita sama-sama kita jaga apa yang sudah kita lama jaga di Malaysia. Akhirnya Ketua Polis Negara mengumumkan perkara yang dinanti-nantikan oleh rakyat Malaysia. Tapi ini mungkin tidak gembira untuk Dr. Akmal dan pastinya pun tidak gembira juga untuk UMNO secara umumnya. Kerana apa? Kerana Dr. Akmal tu kan Ketua Pemuda UMNO. Okey, jadi pengumumannya, polis terima 2 laporan tentang tindakan dan ucapan Ketua Pemuda UMNO. Polis Diraja Malaysia PDRM telah pun mengesahkan telah menerima 2 laporan berkaitan ucapan dan tindakan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berhubung isu stalking tertera kalimah Allah yang dijual di kedai serba nikah Kekemat. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaruddin Hussein berkata kes itu disiasat di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beliau berkata siasatan telah dijalankan ke atas beliau, iaitu Muhammad Akmal, dan kertas siasatan itu akan dirujuk ke pejabat peguam negara setelah semua tindakan melengkapkan siasatan tersebut diambil. Katanya menerusi satu kenyataan sebentar tadi. Dalam kenyataan yang sama, Ketua Polis Negara itu juga terus menasihatkan orang ramai agar tidak membangkitkan isu berkaitan stalking yang tertera kalimah Allah itu, memandangkan mereka yang terlibat telah pun dituduh dan proses keadilan akan ditentukan oleh mahkamah. Jadi kita jangan mengambil tindakan sendiri seperti tindakan-tindakan beberapa pihak yang nampaknya cuba untuk bertindak sendiri sehingga menimbulkan ketakutan, rasa tidak selamat, mungkin boleh membangkitkan perpecahan. Jangan buat itu. Kita ada mahkamah, kita ada perundangan negara Malaysia, kita ada cukup perundangan terbaik di dunia. Jadi jangan hancurkan hidup anda dengan membuat tindakan yang akhirnya merosakkan hidup sendiri. Lebih baik bertenang, bersabar, bertoleransi, berfikir dengan wajar tanpa membuat sebarang keputusan tindakan yang menghancur hidup anda dan keluarga anda. Biar mahkamah yang buat keputusan. Kenapa? Kerana mahkamah sudah pun mendakwa mereka yang terlibat. Jadi kita berikan keyakinan kepada mahkamah untuk membuat keputusan.
Kalau kita tidak boleh lagi percaya kepada mahkamah, habis siapa lagi yang kamu percaya? Di dunia ini, satu-satunya tempat yang terbaik yang perlu untuk dipercayai untuk menegakkan keadilan adalah mahkamah. Jadi biar mahkamah yang tentukan. Pagi tadi Akmal yang juga Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan untuk Negeri Melaka mengesahkan dirinya telah pun ditahan di pejabat daerah Kota Kinabalu. Harap-harap Dr. Akmal datang ke Sabah taklah membawa pandangan ekstrim, keanjaran ekstrim dia. Harap-harap dia datang ke Sabah untuk hanya tujuan kerja, bukan tujuan untuk menghasut. Nah, harap-harap begitu. Saya yakin begitulah. Dia mengaku bahwa ditahan di IPD Kota Kinabalu pagi tadi, dan walaupun sudah dijadwalkan untuk beri keterangan esok di Dangwangi. Jadi katanya insya Allah saya akan berikan kerjasama sepenuhnya. Doakan semuanya dipermudahkan, katanya di Facebook. Oke, jadi itulah, harap-harap tidak ada bawaan lah, tidak ada bawaan daripada beliau yang datang kepada sampah dan sebagainya. Dan kita harap seperti yang dia kata tadi, dia sedia bekerja sama, berilah kerjasama. Dan harap-harap juga semoga semua rakyat Malaysia, tidak kira lah kamu kuat politik kah, tidak kuat politik kah, tapi dengarlah nasihat daripada polis di Raja Malaysia ini. Dengarlah nasihat daripada Ketua Polis Negara Malaysia ini, bahwa supaya jangan lagi dan supaya untuk memberhentikanlah daripada terus membangkitkan isu berkaitan stalking terternak harimau Allah ini, memandangkan mereka yang terlibat telah pun dituduh dan dalam proses keadilan akan ditentukan mahkamah. Seperti yang kita tahu, orang yang bertanggung jawab sudah pun berjumpa dengan Agung untuk memohon sembah ampun kepada Agung, dan banyak lagi tindakan-tindakan lain-lain. Jadi kita harap semoga kita rakyat Malaysia dapat bersabar, bertenang, terutama di bulan Ramadan ini banyakkan bersabar. Sia-sia nanti puasa kalau cepat marah, kuat marah, selalu marah, nanti kurang pahala, tak elok juga kan. Oke, jadi kita sama-sama menyerahkan semua ini ke dalam undang-undang negara Malaysia. Saya percaya keadilan tetap akan ditegakkan. Saya percaya apapun terjadi, akhirnya kebenaran tetap akan menang. Dan ya pasti, untuk pengajaran kepada siapapun Anda, besar manapun kuasa kah, pangkat kah, darjat kah, jangan lagi buat perkara seperti ini. Jangan lagi timbulkan perkara-perkara yang boleh menjadikan ketegangan kaum dan agama di Malaysia. Jadi semua bos-bos, peniaga-peniaga, jangan lagi buat perkara begini. Tidak kira lah apa agama, jangan buat lagi. Kita hormati keharmonian yang sudah terbentuk di negara Malaysia sejak sekian lama. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Yang menjadi hangat seluruh Malaysia ini sekarang, salah satunya cerita tentang Akmal lah, ketua orang besar berpangkat, berpengaruh di dalam UMNO. Tiba-tiba ada satu berita yang baru saja saya terima sebentar tadi. Adakah Akmal diharamkan ke Sarawak dan Sabah selepas tindakan beberapa pemimpin besar di Sabah ini? Aktivis akhirnya bersuara. Aktivis akhirnya mengeluarkan pendapat mereka, pandangan, permintaan mereka. Aktivis menuntut supaya Akmal dan 4 lagi yang lain terus diharamkan ke Sabah dan ke Sarawak.
aktivis politik dari Sarawak dan Sabah, mahu Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh dan 4 yang lain yang didakwa mereka sebagai dalang di dalam ketegangan kaum dan agama serta perselisihan sosial di negara ini, supaya terus dilarang, diharamkan, tidak dibenarkan daripada memasuki kedua-dua negeri di Borneo itu, yaitu negeri Sabah dan Sarawak. Sebelum itu saya ingin terangkan, negeri Sabah dan Sarawak adalah negeri yang cukup harmoni, berbilang kaum, hormat menghormati, toleransi, dan kami tidak ekstrim dalam apapun keadaan. Dalam agama kami tidak ekstrim, dalam bangsa, suku, kaum kami tidak ekstrim. Kami sentiasa boleh toleransi, kami menghormati, sebab itu di Sabah adalah negeri, Sabah dan Sarawak, negeri yang cukup harmoni. Kami boleh sambut apa saja perayaan kami, agama kami kah, suku kami kah, dengan toleransi. Sebab itu kami tolak yang ekstrim. Kalau mau bawa yang ekstrim, jangan datang Sabah, jangan datang Sarawak. Kami tidak terima orang-orang yang ekstrim di Sabah dan Sarawak. Dalam satu kenyataan bersama, Persatuan Aspirasi Rakyat Sarawak atau SAPA dan Sabah Defenders of Essential Land atau MOPOD menggesa Sarawak melarang beberapa individu daripada memasuki wilayah Sarawak. Mereka termasuk ada 4 orang lagi ya. Saya ingin kongsi kepada Anda, ada 4 orang lagi yang mahu, yang aktivis-aktivis ini mahu supaya terus diharamkan, tidak dibenarkan, dilarang untuk masuk ke Sabah dan Sarawak. Mereka termasuk penceramah dan pendakwa bebas Muhammad Ridwan T. Abdullah. Kedua, Firdaus Wong. Ketiga, Muhammad Zamri Vinod Kalimutu. Keempat, Syakir Nasoha. Dan kelima, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Inilah nama-nama yang mereka mahu supaya diharamkan, dilarang, tidak dibenarkan sampai bila-bila masuk ke wilayah Sabah dan wilayah Sarawak. Saya ulang lagi, mereka ialah yang pertama Muhammad Ridwan T. Abdullah, Firdaus Wong, Muhammad Zamri Vinod Kalimutu, Syakir Nasoha, dan Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh. Yang lain saya tak pasti kenapa, Ridwan T. Abdullah tak pasti kenapa, Firdaus Wong tak pasti kenapa, Zamri Vinod ini pun tak pasti sangat kenapa, dan Syakir Nasoha saya tak kenal. Kemudian apa lagi? Senarai hitam, mereka kata senarai hitamkan immigration yang dicadang, senarai hitam immigration yang dicadangkan mesti termasuk individu yang mencetuskan protes dan boikot yang didorong oleh sikap yang tidak boleh bertolak ansur antara kaum dan agama, sehingga itu menimbulkan ketakutan dan menimbulkan rasa tidak selamat, menimbulkan dan menggalakkan sikap berpecah belah di negara Malaysia. Katanya, kata salah seorang yang mahu perkara itu berlaku, iaitu wakil daripada MOPOD, Atama Katama. Beliau berkata gesaan ini bertujuan untuk melindungi Sarawak dan Sabah daripada potensi gangguan dan risiko kepada perpaduan sosial. Kata Ketua Publicity dan Penerangan SAPA, iaitu Peter John Jaban, dan Wakil MOPOD Atama Katama. Sehubungan itu, kedua-dua mereka menekankan bahawa Sabah dan Sarawak mempunyai kuasa autonomi untuk mengawal hal ehwal immigration sendiri, seperti yang telah ditetapkan di bawah terma Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Sarawak khususnya sering menggunakan kuasa autonomi
otonominya untuk menghalang rakyat Malaysia daripada semenanjung yang dianggap tidak diingini. Mengulas lebih lanjut, mereka berkata Premier Sarawak iaitu Abang Johari Openg perlu untuk mengemas kini senarai hitam itu dengan menambah nama-nama individu yang tidak dialu-alukan di Sarawak. Katanya ini kerana individu-individu berkenaan boleh menjejaskan persekitaran yang aman dan nilai eksklusif, nilai toleransi, nilai keharmonian sosial di kedua-dua negeri itu. Ya, seperti yang saya katakan pada mula, Sarawak dan Sabah memang terkenal dengan sikap toleransi. Sikap toleransi, kami boleh hidup aman damai di Sabah dan di Sarawak. Dan saya setuju. Bukan bermakna mereka ini ya, tapi saya setuju secara amnya. Secara amnya bahwa orang-orang yang ekstrim, orang-orang ekstremis yang boleh membawa risiko perpecahan, pecah belah, kemusnahan, keharmonian di Sabah dan Sarawak ini, ya saya setuju supaya diharamkan, jangan masuk Sabah Sarawak. Kamu buatlah di negeri kamu, kamu buatlah di tempat kamu, tapi Sabah Sarawak jangan, tak payah masuk sini. Kami tak minat pun dengan perpecahan yang dibawakan itu. Jadi harap-harap semua ahli politik, orang-orang ternama, orang-orang yang berpengaruh di Sabah dan Sarawak dapat berfikir dengan lebih lanjut. Dan sementara itu, orang-orang tinggi-tinggi di Malaysia, mari kita sama-sama teruskan keharmonian yang berlaku di Malaysia. Kita pegang bersama-sama kontrak sosial yang ada di Malaysia, menghormati toleransi. Sebab itulah ada termasuk di dalam kita punya rukun negara, kesopanan dan kesusilaan. Itu bermaksud toleransi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Apa sudah cerita dengan Sanusi? Hari itu Sanusi bukan main lagi bagi amaran ugut. Beliau kata jumpa di mahkamah kepada salah seorang yang didakwa, dikatakan, dan mungkin salah seorang yang pernah menjadi staf di dalam Kedah Agro. Tapi beliau kata tunggu di mahkamah, nanti jumpa di mahkamah, mau disaman lah konon. Tapi sampai sekarang mana, tak ada pun. Sampai ramai netizen yang betul-betul tunggu apa yang seterusnya akan dilakukan oleh Sanusi. Malah ada tajuk-tajuk artikel yang menyatakan bahawa sebenarnya Sanusi termakan dengan kata sendiri, di mana orang nak tengok betulkah dia berani. Sebab orang yang bongkarkan kenyataan tersebut di media sosial, dia tak takut, malah dia kata tak apalah. Dia sedia, tak takut pun. Tapi sampai sekarang apa jadi? Akhirnya tiba-tiba Sanusi muncul dengan bukan penyelesaian, tapi nampaknya satu perkara yang sangat mengejutkan. Penyelesaian yang baik ialah bayar gaji mereka. Bayar gaji. Tapi apa yang terjadi? Kedah Agro Holding nampaknya orang kata ditutup. Tapi Sanusi kata bukan ditutup, cuma tamat operasi. Aku pun bengong, apa beza ditutup dengan tamat operasi? Bukankah ditutup itu sama dengan tamat operasi? Jangan cubalah untuk putar-putar dunia. Kalau memang di tamat operasi habis, bukankah itu ditutup? Aku pun tak pasti kenapa Sanusi cuba untuk pusing-pusing nih. Kalau coba sebuah kedai di tamat operasi, bukankah itu ditutup? Aduh, ditutup tamat operasi. Adakah Sanusi maksudnya dia berkata bahwa ditutup dan tamat operasi itu tak sama? Pening. Sanusi memang pandai bermain kata, pusing sana pusing sini. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Madnor berkata, operasi Syarikat Kedah Agro Holding Berhad KAHB telah ditamatkan setelah didapati tidak berdaya maju. Wow.
Kenapa selama ini dibiarkan? Beliau berkata, anak syarikat perbadanan Menteri Besar MBI Kedah itu bagaimanapun tidak boleh ditutup sepenuhnya kerana masih mempunyai aset dan hutang yang ditanggung. Oh, begitu maksud dia. Begitu maksud dia. Jadi, kalau betul lah, mungkin adakah sama ini dengan peribahasa? Peribahasa yang terkenal tuh yang habis madu sempat dibuang. Oh, betulkah? Dulu waktu dibuat ada untung dia kan? Kenapa dulu tak tutup? Waktu zaman-zaman dulu tak tutup. Mungkin waktu itu untung. Mungkin waktu itu berdaya maju. Tapi selepas Sanusi ambil saja tampuk kepimpinan kerajaan Kedah, tiba-tiba saja dah tak berdaya saing kah? Tak ada berdaya maju kah? Itulah. Itu yang perlu dijawab tuh. Beliau berkata, anak syarikat MBI itu bagaimanapun tidak boleh ditutup sepenuhnya kerana mempunyai aset dan hutang yang masih ditanggung. Memanglah. Dia juga berkata, saya sudah lama memaklumkan bahawa syarikat itu tidak berdaya maju. Penamatan operasi perlu dilakukan. Walaupun sudah terlewat, ia perlu dilakukan juga. Dulu waktu zaman sebelum Sanusi, dia berdaya maju kah tak berdaya maju? Takkanlah dibiarkan lama begitu kalau tak berdaya maju. Syarikat itu bukan ditutup, dia kata, tapi ditamat operasi. Oh, begitu. Masih lagi ada aset, liability serta hutang dan sebab itu ia tidak boleh ditutup. Katanya ketika ditemui selepas hadir program Cahaya Ramadan, anjuran Yayasan TM di Kompleks Pekan Rabu di Alostar hari ini. Muhammad Sanusi turut berkata, syarikat tersebut menanggung beban hutang yang banyak, yang besar, sehingga tidak berupaya untuk melangkah. Beliau juga menjelaskan kerajaan negeri tidak akan menyelamatkan syarikat tersebut kerana ia bertentangan dengan polisi kerajaan negeri sedia ada. Sebelum ini, media melaporkan seramai 24 kaki tangan KAHB tidak menerima bayaran gaji sejak 7 hingga 9 bulan lalu. Kemudian Menteri Sumber Manusia Steven Sim Chi Kyong baru-baru ini pula dilaporkan berkata, KAHB telah memberi jaminan akan membayar gaji itu tunggak kira-kira RM560,000 Malaysia kepada 24 pekerja sebelum sambutan Aidilfitri ini. Harap-haraplah. Kita harap dapatlah betul-betul 24 pekerja ini dapat tunggakan gaji diorang sebab mau sambut hari raya. Kalau tidak dapat, ini susah. Memang susah untuk pekerja bekas-bekas pekerja ini. Dan sekali lagi saya harap untuk Sanusi janganlah lupa pula untuk selesaikan masalah pekerja ini. Kesian diorang. Takkan boleh beli kereta yang murah tuh, yang Sanusi cakap murah tuh, kalau dia mau sebenarnya dia boleh beli 2 biji pun boleh, dia kata tuh. Nah, takkanlah boleh beli sampai begitu, walaupun rupa-rupanya bila disiasat mahal juga. Mahal juga. Takkan boleh beli itu, tak boleh pula bantu pekerja-pekerja ni. Jadi ambillah tanggungjawab tu, ambillah tanggungjawab. Sebab saya pasti satu masa dulu Kedah Agro Holding pernah juga mungkin menghasilkan untung, menghasilkan pulangan yang baik kepada negeri Kedah. Jadi tidaklah adil kalau mereka pekerja-pekerja ini terkapai-kapai menjelang raya ni tapi tak ada duit, tak ada gaji. Sedangkan mereka bekerja sudah cukup lama dengan sudah berusaha lama dengan syarikat itu, MBI, anak syarikat MBI itu kan. Jadi kita harap Sanusi bukan cakap bohong, Sanusi tidak cakap kosong, Sanusi tidak menipu, dan kita harap semua ini dapat diselesaikan. Okey? Ya,
kita doakanlah, kita doakan semoga Sanusi sehat, Sanusi bertindak bijak, dan kita doakan semoga beliau terus menjadi orang yang dapat selesaikan masalah ini. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye.